Okey, baik pelajar. Cuba kita tengok latihan yang ada pada paparan depan. Cuba tengok paparan depan. Tak ada paparan depan. Mana? Okey. Tengok paparan depan. Pelajar tolong tengok pada latihan awak. Sebab bila kita nak tengok, kita nak menjawab soalan ni, kita kena faham pertama ialah kata tugas. Jelaskan, terangkan, buktikan ni. Yang kedua kita nak tengok ialah kata kunci. Soalan tu dia nak apa? Kerana pelajar kena garis apa yang dia nak dulu. Itu sebab dalam soalan kita dia ada 25 minit. 2-3 minit kita ambil masa itulah untuk kita Kalau esok kita 2 lah. Berapa jam? 2 jam setengah. Okey. Sekarang cuba kita tengok soalan ini. Dia nak apa? Dia nak ialah berkaitan dengan okey, saya besarkan di sini. Pembentukan Malaysia menghadapi pelbagai. Pelbagai tu apa maksud? Banyak bukan? Pelbagai cabaran. Okey. Baik dalaman, okey, dalaman ataupun negara jiran. Okey. Tapi soalan ini dia hanya nakkan cabaran dalaman saja. Dan kata tugas yang ditanya di sini apa dia? Jelaskan. Jelaskan ni kalau boleh seelok-eloknya kita jawablah dengan fakta, huraian. Kalau ada contoh baiklah. Kalau tak ada fakta huraian pun memadailah tapi tidak boleh kita jawab dengan fakta sahaja. Itu jelas. Okey, baik. Pelajar perlu membezakan cabaran. Itu saya kata gunakan 5M. M pertama kita kena baca secara keseluruhan soalan. Garis apa dia nak, barulah kita rangka. Sekarang kita dalam bukan proses rangka sebab awak ada buku teks depan. Baik, kita tengok dia nak apa. Kita garis. Tadi saya dah garis kan? Apa cabaran dia? Jadi apa intro kita nak mulakan di sini? Antara cabaran dalaman bukan? Dia terus direct. Cabaran dalaman ialah baik, markah 6. Okey, cuba kita tengok cabaran dalaman. Tak nampak juga, tak tahulah. Okey, tengok cabaran utama dia. Okey, cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan ekonomi, betul? Tapi sebelum tu dah ada dah. Ada lagi jawapan sebelum tu. Cabaran kita ialah mempunyai penduduk pelbagai kaum etnik. Okey. Satu markah betul di situ kan? Ada huraian tak? Ada huraian di situ tak? Ada tak huraian? Tak ada. Dan kita nampak selain itu, jadi kita tak, ataupun awak nak gabung teruskan. Dan cabaran dalam bidang pembangunan ekonomi terutama Sarawak dan Sabah. Baik. Di mana pelajar nak cari huraian sebenarnya? Huraian dia ada buku teks awak pada muka surat kedua tu. Cuba tengok. Apa pelbagai latar belakang kaum dan etnik? Jumpa tak? Apa huraian pada bidang pembangunan dan ekonomi? Di sini ada huraian dia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum. Okey, itu fakta. Okey, saya letak sini. Apa dia? Antaranya termasuklah Melayu, Cina, India. Okey, ini pelajar boleh bagi nama kaum. Tak apalah, boleh bagi, tak apa. Cabaran ekonomi tadi apa? Dalam bidang pembangunan tadi saya kata apa? Untuk pembangunan yang seimbang. Contohnya Sabah dan Sarawak tadi kan maju, tapi dari segi pembangunan tak seimbang kan? Kita nampak. Apa lagi cabaran Sarawak dan Sabah? Dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, good. Apa lagi?
dalam pelbagai pekerjaan. Cuba tengok buku awak. Dalam buku awak ada. Kegiatan ekonomi. Dalam nak mempelbagaikan kegiatan. Ekonomi. Ya, ini semua huraian ni. Okey. Ada tak lagi fakta di sini? Persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Kita nampak situ. Dan yang paling nampak lagi apa dia? Ancaman komunis. Jadi fakta saya ada berapa kat sini? Ada 6. 1, 2, 3, 4. Yang lain ialah huraian. Maksudnya, kalau pelajar bagi fakta saja, dapat tak markah kita 6? Tak dapat. Mungkin pelajar hari ni mungkin kita ingat sebab ada buku teks. Kita mungkin boleh ingat ialah seimbang, persaingan, pelbagai kegiatan ekonomi. Kita tak nak kita hanya bekerja dalam bidang pertanian je kan? Jadi di sini pelajar boleh menggabungkan ayat dengan menggunakan apa? Penanda wacana yang baik. Cuba cek jawapan awak. Ada tak penanda wacana? Okey. Kalau lebih baik ada perenggan lah. Fakta, huraian, kita buat 4, kita bergeraklah perenggan lain. Jangan terlalu panjang perenggan kita. Okey. Jelas yang ini? Okey, good. Soalan yang kedua. Yang ini dia agak mudah banding yang pertama, betul? Terangkan cabaran pembangunan ekonomi dan politik. Seeloknya di sini pelajar jawab apa? 2 perenggan. 1 untuk ekonomi, 1 untuk politik. Awak tengok jawapan awak. Dan lebih baik jawapan awak seimbang. Bermaksud markah kita 8. Kalau boleh ekonomi itu ada 4 dan lebih, politik pun 4 atau lebih. Tak boleh awak bagi ekonomi 6, politik bagi 2. Tak seimbang. Bermaksud kalau kita kata di sini. Okey. Cuba tengok dari segi ekonomi. Apa yang kita nampak pada waktu itu? Ini saya bagi sikit je. Apa yang kita nampak? Yang paling mudah sekali ialah yang warna biru tu kan? Bagaimana cabaran kita menyeimbang pembangunan ekonomi di kedua-dua negeri, iaitu Sabah dan Sarawak yang kaya. Ini fakta. Ya. Sabah Sarawak biji timah pula. Yang kaya dengan yang kaya dengan apa? Hasil hutan dan petroleum. hasil dan Okey. Kita nampak di situ. Di sini kita nampak hasil dia kan. Apa lagi cabaran ekonomi? Ada lagi dalam perenggan buku awak. Tadi saya kata. Apa lagi? Jawapan ekonomi? Sabah salah meningkatkan jumlah ekspor. Itu bukan cabaran. Itu bukan cabaran. Kita hanya menumpukan kepada pertanian yang bukan komersial. Sara diri je, tanam untuk diri sendiri. Tak boleh lah. Okey. Jawapan ini awak jawab dalam satu perenggan. Jadi kita tanam dalam skala yang besar lah. Kalau tak boleh ladang pun kebun lah tapi pada waktu itu ladang ni kebanyakan dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. Contohnya macam apa? Sime Darby, Horizon and Crossfield, Guthrie. Itu syarikat-syarikat yang ada ladang. Syarikat-syarikat milik orang putih. Orang kita mana ada ladang? Tak ada ladang. Sebab kita tahu tanam terung 3 pokok udah lah. Tanam bendi 2 pokok. Kan? Ni nak besar. Macam hari ni kawan tanam cili besar. Buat fertigasi. Okey, baik. Politik senang. Okey, cuba tengok cabaran politik. Kenapa? Berlaku, apa fakta dia? Krisis politik. Okey, katakan ini fakta awak. Ini fakta. Apa uraian awak? Apa krisis politik itu? Stephen Kalunengkan. Ada ahlinya tidak berpuas
hati. Dan beliau telah membawa kes ini ke mahkamah. Jadi dia ada huraian, lanjutan. Ada lagi huraian lanjutan. Maksudnya huraian. Krisis politik berlaku di Sarawak, di mana ahli, anda maksud itu apa? Ahli kaunsil negeri tidak percaya kepada siapa? Ketua menteri. Iaitu, bila sebut iaitu contohnya Stephen Kalong dah 3 markah. Huraian balik. Kemudian Beliau membawa kes ke mahkamah dan menjadi ketua menteri semula. Dan sekali lagi mereka buat undi tidak percaya lah, lebih kurang macam itu kan, tak percaya, dan ini menyebabkan ketidaktentuan politik di Sarawak. itu saja. Cukuplah. So kita nak berapa? Kalau seimbang kita bagilah 4. Saya buat. 4 nampak Kalau bagi katakan ekonomi bagi 3, yang ini 6. Kalau betul 7 aja. Tak boleh 6 tambah 3 9 ni. Tak. Kemungkinan tidak. Kemungkinan ya pun boleh. Dia bergantung kepada skema. Okey. Jelas Okey, yang terakhir. Mengapa perpaduan? Betul ke saya je perpaduan tu? Perpaduan ke perpaduan? Perpaduan kan? Kenapa menjadi agenda penting? Kita nak perpaduan di negara kita. Saya ada ambil sedikit bahan di internet. Cuba kita baca. Dengan adanya perpaduan, apa kita dapat? Awak catat ni. Awak catat. Awak nak jawab. Kenapa kita nak perpaduan ni? Dengan adanya perpaduan, dia akan apa? Memperkukuhkan kedaulatan negara. Negara kita sukar apa? Dijajah oleh negara lain. Okey. Bila kita kata kedaulatan, apa kita nampak di sini? Politik kita pun stabil lah. Semua masyarakat hidup bersatu padu, mempertahankan kemerdekaan negara. Dapat 2 dah tu. Baik. Apa lagi kita nampak di situ? Okey. Dan pembangunan. Bila politik kita stabil, rakyat bersatu padu, pembangunan negara macam mana? Meningkatlah. Ekonomi, saya letak mudah sini MKT. Meningkat. Bila ekonomi meningkat, banyak apa? Peluang pekerjaan. Dia berkait-kait. Banyak peluang pekerjaan. Banyak pelabur datang. Kan kita nampak situ. Okey. Tengok perenggan kedua. Ada tak jawapan pada perenggan kedua? Kalau ada perpaduan, dia kata apa? Tarikan kepada pelabur asing. Barulah orang berani nak melabur. Buka kilang Matel, anak patung. Jadi apa lagi kita nampak? Nampak dia bagi perenggan ketiga tu. Politik yang tidak huru-hara, ekonomi yang baik dapat menarik minat pelabur asing. Itu saya kata tadi. Dengan adanya perpaduan, negara akan aman, politik kita stabil, ekonomi semakin baik, barulah pelabur datang. Jadi pelajar kena kembangkan jawapan ini. Kalau boleh, jawapan awak ada apa? Fakta, huraian, contoh. Kalau pelabur tu, bagi contoh. Pelabur mana? Contohnya pelabur daripada negara Jepun yang datang membuka kilang apa? Mungkin tak salah kisah. Mungkin kita katakan kilang Ekon. Mungkin kita syarikat Cina bekerjasama dengan Proton, kan? Itu contoh awak. Sebab jawapan awak eloknya ada fakta, huraian, contoh. Apa inferen? Inferen ni ialah kesimpulannya. Penting tak penting perpaduan ni? Kesimpulannya, perpaduan ini sangat penting untuk kemajuan apa? Negara boleh ekonomi, politik, sosial, dan secara tak langsung akan meningkatkan pembangunan. Itu inferen awak lah. Kesimpulan awak. Mana-mana yang pemeriksa nampak awak buat kesimpulan, maka diterima. Okey.
Esei tu boleh buat esei. Okey, ya boleh buat kesimpulan.